Ekonomi Venezuela 100 juta % teruk. Dengan 2 kereta penuh wang, sekeping roti pun tidak mampu dibeli. Di tengah-tengah kota putus asa Venezuela, di mana harapan sukar dicari, terdapat seorang wanita berusia 24 tahun bernama Isabela, yang setiap hari bertahan lebih lama daripada sesiapa pun dalam barisan panjang. Dia merupakan graduan cemerlang dari Universiti Teknologi Nasional, memiliki kebolehan pengatur caraan yang jenius. Namun, apabila negaranya runtuh, masa depannya terbelenggu dalam cengkaman kemiskinan. Siang, dia terpaksa membanting tulang di ladang ubi kentang ayahnya yang gelap gelita. Malam pula, dia menjadi pelayan di sebuah warung lusuh yang sentiasa dikunjungi kaki botol. Dia bekerja 14 jam sehari. Dia tidak mampu membeli walau sebuah komputer pun. Dia belajar dengan menyalin kod sumber pengatur caraan menggunakan pen mata bola pada belakang resit yang dibuang pelanggan atau di atas napkin kotor. Suatu hari, ketika dia sedang menahan derita dengan menggigit bibir, seorang lelaki muncul dan mengubah hidupnya dari akar umbi. Kenji Inoue, 38 tahun, seorang jurutera dari sebuah syarikat gergasi Jepun, dihantar untuk pemeriksaan penyelenggaraan di kilang minyak. Secara kebetulan, dia singgah di warung itu dan menemui Isabela sedang menulis algoritma kompleks di atas napkin berminyak. Dia segera melihat bakat jenius yang tersembunyi di sebalik penampilan sederhana Isabela. Bakat Anda terlalu berharga untuk dibiarkan musnah di sini. Marilah ikut saya ke Malaysia. Isabela mempercayai kata-kata penuh keyakinan lelaki itu, mempertaruhkan segalanya, dan menaiki kapal terbang menuju ke sebuah negara yang tidak dikenali. Beberapa tahun berlalu, keajaiban apakah yang berlaku kepada wanita yang hanya berpendapatan RM30 sebulan itu? Ini adalah drama perubahan hidup Isabela yang bertemu dengan negara peluang Malaysia dari realiti seperti tong sampah dan akhirnya berjaya mekar. Mari kita dengar kisah ajaib ini bersama-sama. Nama saya Isabela. Tanah air saya ialah Venezuela di Amerika Selatan, khususnya di Los Teques, kira-kira sejam perjalanan dari ibu kota. Pada tahun 1994, tahun saya dilahirkan, orang dewasa memanggil negara kami sebagai Arab Saudi Amerika Selatan. Minyak hitam, emas hitam, membuak-buak dari tanah, dan seliter petrol lebih murah daripada seliter air. Ia benar-benar sebuah tanah yang diberkati. Ayah saya seorang petani ubi kentang yang jujur. Berkat tanah yang subur, hasil titik peluh ayah cukup untuk memberi makan kami 3 beradik. Pada hujung minggu, kami sekeluarga akan menaiki truk pickup lama ayah dan pergi berkelah di tempat-tempat yang indah. Kenangan saat-saat damai dan gembira itu masih jelas dalam ingatan saya hingga kini. Ketika itu, saya seorang gadis yang penuh impian, suka melukis di tanah dengan ranting kayu. Ayah melihat saya dan berkata, Isabela, kita ini pasti akan menjadi sarjana hebat suatu hari nanti, sambil membelai kepala saya dengan tangannya yang kasar. Sentuhan itu kasar, tetapi ia lebih hangat daripada apapun di dunia, dan saya ingin menjadi anak perempuan yang dapat memenuhi harapan itu. Namun, kebahagiaan itu hancur berkecai sebelum saya menamatkan sekolah rendah. Orang dewasa memanggilnya revolusi. Tetapi bagi keluarga kami, ia adalah bencana terburuk. Kerajaan berubah, dan segalanya mula berubah. Mereka berteriak untuk rakyat miskin, tetapi kebun ubi kentang ayah saya yang miskin itu layu setiap hari. Titik penentu berlaku pada awal tahun 2010-an. Saya masih ingat dengan jelas peristiwa di mana kerajaan melancarkan dasar percuma menghentikan import baja. Akibatnya tragis. Tanah yang tidak dapat memperoleh baja menjadi hitam dan ubi kentang ayah saya reput. Kami juga tidak dapat mendapatkan alat ganti untuk menggerakkan peralatan pertanian. Ini kerana semua barangan import dikawal ketat. Isabela, belajarlah. Satu-satunya jalan keluar dari tanah ini ialah otakmu. Ayah selalu berkata begitu sambil memikul karung ubi kentang yang busuk. Setiap kali saya melihat kedutan yang terpahat dalam di mata ayah, hati saya terasa sakit. Sejak saat itulah, saya mula belajar bersungguh-sungguh. Apabila elektrik terputus, saya menyalakan lilin untuk menyelesaikan masalah matematik dan berjalan kaki 10 km pergi balik ke sekolah kerana tiada wang untuk pengangkutan. Tapak kasut sukan lama saya haus
dan lepuh di tapak kaki saya berulang kali pecah, tetapi saya tidak boleh berhenti. Saya sedar, walaupun masih kecil, bahawa saya seorang sahaja tali penyelamat keluarga untuk keluar dari lumpur kemiskinan ini. Usaha saya tidak sia-sia. Saya diterima masuk ke jurusan kejuruteraan komputer di Universiti Teknologi Nasional, universiti paling berprestij di Venezuela, sebagai pelajar cemerlang. Pada hari saya menerima surat tawaran, ayah ingin mengadakan jamuan meraikan di seluruh kampung, tetapi kami tidak ada wang. Sebaliknya, kami memasang radio lama dengan kuat. Bagi saya, itu sudah cukup bahagia. Namun, romantisme kampus itu tiada bagi saya. Saya tidak mempunyai wang untuk membeli walau sebuah komputer riba. Di dalam kelas, saya melihat demonstrasi pengatur caraan profesor yang hebat dan menyalinnya dengan tekun di dalam buku nota. Ketika rakan-rakan lain menekan papan kekunci komputer riba model terbaru, saya menulis kod di atas kertas dengan pen mata bola yang berharga RM1. Saya membina logik di atas kertas dan melakukan kompilasi di dalam kepala saya. Jika saya melakukan gelung di sini, memori akan terbuang. Saya perlu mengurangkan pemboleh ubah. Jika saya menggunakan penunjuk seperti ini, ia sepatutnya lebih pantas. Rakan-rakan saya berbisik-bisik melihat saya. Gadis itu tidak ada komputer, tetapi dia seorang jenius. Gadis yang menulis kod di atas kertas itu, saya terlalu terdesak sehingga tidak dapat mendengar mereka. Saya percaya bahawa jika saya lulus, kemiskinan yang membosankan ini akan berakhir. Saya yakin bahawa jika saya memegang sijil ijazah, saya akan bekerja di syarikat IT Global dan menyelamatkan keluarga saya dari kemiskinan. Dengan harapan itu sahaja, saya bertahan dan terus bertahan. Namun, pada tahun 2018, realiti negara saya yang saya hadapi ketika saya lulus universiti adalah sangat pahit. Inflasi yang membunuh mengubah wang kertas menjadi kepingan kertas biasa. Berkas-berkas wang bertaburan di tepi jalan seperti sampah. Tetapi wang itu tidak mampu membeli sekeping roti pun. Rak-rak pasar raya kosong, dan orang ramai mengorek tong sampah mencari daging busuk. Hospital tidak mempunyai ubat, dan kanak-kanak mati satu demi satu. Syarikat global seperti Microsoft dan Google telah lama menarik diri, dan satu-satunya pekerjaan IT yang tinggal ialah menguruskan laman web propaganda kerajaan atau membuat program manipulasi mata wang haram di pasaran gelap. Sijil ijazah saya, anugerah cemerlang, semua sijil yang gemilang itu tidak lebih daripada kepingan kertas yang tidak dapat ditukar dengan sebungkus ubi kentang pun. Tiada pilihan lain. Sebagai anak sulung, saya perlu segera mencari wang. Hari saya bermula pada pukul 4 pagi. Sebelum matahari terbit, saya memakai pakaian kerja yang lembap dan koyak lalu menuju ke ladang ubi kentang bersama ayah. Saya mengayun cangkul sambil menghirup udara subuh yang bercampur dengan bau gas yang menyesakkan dari kilang minyak. Tangan yang sepatutnya memegang buku-buku teknikal menjadi kasar, dan buku-buku jari yang sepatutnya menulis kod disaluti kotoran tanah hitam. Isabella, maafkan ayah. Ayah tidak berguna sehingga kamu terpaksa menderita begini. Keluhan ayah yang kedengaran dari belakangnya yang membongkok membuat saya semakin sakit hati. Ayah mengerang setiap malam, tetapi kami tiada wang untuk ke hospital, malah untuk membeli ubat penahan sakit pun tidak mampu. Setiap kali saya melihat keadaan itu, saya bergetar kerana ketidakberdayaan saya. Setelah bekerja keras di ladang sehingga pukul 3 petang, seluruh badan saya terasa seperti hancur. Namun, tiada masa untuk berehat. Selepas pulang ke rumah, saya membilas lumpur dan peluh dengan air sejuk, lalu menuju ke medan perang kedua saya. Warung lama yang digunakan terutamanya oleh pekerja-pekerja dari El Sol, pinggir kota Caracas. Ini adalah tempat kerja kedua saya. Tugas saya adalah menghidang dan melayan pelanggan yang cerewet. Tempat itu, yang dipenuhi bau pagi dan bau alkohol murah, adalah neraka lain bagi saya. Cik adik, hari ini cantik. Hei, dia graduan cemerlang University tau. Kira ini untuk saya. Pelanggan tetap yang mabuk menjadi lebih nakal apabila mereka tahu saya dari Universiti Nasional. Ia sangat memalukan. Saya rasa ingin sahaja menanggalkan apron saya dan melarikan diri. Namun, tips yang mereka berikan ketika mabuk itu. Sedikit dolar itu terkumpul menjadi yuran sekolah adik-adik saya dan dapat membeli ubat penahan sakit ayah. Marwah tidak dapat membeli roti.
Saya terpaksa menggigit bibir dan memaksakan senyuman. Apabila pelanggan berkurangan, saya duduk bersila di atas karung beras di sudut dapur dan mengeluarkan buku nota dari poket saya. Belakang resit yang dibuang pelanggan, kepingan napkin yang berkedut. Apabila saya menemui ruang putih itu, saya secara kebiasaan mengambil pen mata bola. Saya mencatat algoritma yang saya pelajari hari itu atau pengoptimuman yang muncul di kepala saya. Sudut warung yang berbau minyak itu adalah makmal kecil saya sendiri. Kod yang tidak dapat saya jalankan kerana tiada komputer. Namun, hanya pada saat-saat saya mengembangkan logik di hujung pen mata bola dan mencari ralat dengan kompilator di kepala saya dapat melupakan rasa lapar dan kesengsaraan. Suatu hari nanti, saya pasti akan menekan papan kekunci sebenar. Hanya penyiksaan harapan itu yang membuat saya terus hidup. Ketakutan bahawa hidup saya akan berakhir di sudut warung ini selamanya menyerang saya, sehinggalah suatu malam musim panas yang panas, pada tahun 2018. Pintu warung terbuka dan seorang lelaki masuk. Hari itu sangat panas. Penyaman udara telah rosak lama dahulu dan kipas siling lama hanya mengacau udara suam. Warung itu dipenuhi bau peluh, asap rokok lembab, dan suara bising kaki botol. Di tengah-tengah hingar-bingar itu, saya mengheret kaki saya yang berat sambil membawa botol bir. Fikiran saya dipenuhi dengan adik perempuan saya yang sakit di rumah. Ubatnya telah habis, jadi jika saya tidak mendapat tips hari ini, adik saya akan demam panas sepanjang malam lagi. Hei Isabella, bir ini suam, bawa ais. Seorang pelanggan tetap menjerit. Dia seorang lelaki yang bekerja di syarikat subkontraktor kilang minyak, dan dia akan melepaskan tekanan dengan menyakitkan hati saya apabila mabuk. Maaf, encik, mesin ais rosak. Jangan bagi alasan. Kalau macam tu, pergilah beli. Dia meludah tulang ayam yang separuh dimakan ke lantai dan menjerit. Saya mengetap bibir, mengambil penyapu, dan menyapu lantai. Saya rasa hina dan hampir menangis ketika mengutip tulang ayam yang melekat di lantai, tetapi saya menahan diri. Menangis bermakna kalah. Pada ketika itu, pintu warung terbuka dan seorang lelaki yang tidak dikenali masuk. Dia memakai pakaian kerja, tetapi suasana dirinya sangat berbeza dari pekerja kasar yang datang ke warung ini. Walaupun ada sedikit kotoran, pakaiannya kemas, dan yang paling penting, matanya tajam. Dia seorang lelaki berbangsa Asia. Dia melihat sekeliling sekali imbas, lalu duduk diam di sudut meja yang paling jauh. Saya mengelap tangan dengan napkin dan menuju ke arahnya. Selamat datang. Apa yang tuan ingin pesan? Nasi goreng satu dan segelas air sejuk sila. Bahasa Sepanyolnya sedikit janggal, tetapi nadanya sopan. Lelaki-lelaki di sekitar sini selalunya memanggil saya hei atau kakak. Saya berasa pelik tetapi selesa apabila seorang asing yang baru saya temui menggunakan bahasa yang sopan kepada saya. Dialah Encik Kenji Inoue, seorang jurutera yang dihantar dari syarikat pembinaan gergasi Jepun. Sejak hari itu, dia selalu datang ke warung kami pada pukul 7 malam. Pesanannya sentiasa sama. Nasi goreng dan sebotol air karbonat. Dia tidak pernah minum alkohol. Saya tidak boleh minum alkohol kerana esok ada pemeriksaan keselamatan di tapak. Etika kerja profesionalnya berbeza dari lelaki-lelaki di tanah ini yang hidup dalam pengaruh alkohol. Saya merasakan kekaguman yang aneh terhadapnya. Waktu 30 minit dia makan itu adalah satu-satunya masa saya dapat menarik nafas lega dalam sehari. Apabila pelanggan kurang, dia akan bercakap dengan saya. Kerja ladang hari ini tidak terlalu berat ke? Isabella, senyuman awak sangat menawan. Jangan lupa senyum walaupun susah. Perbualan kecil. Tetapi keprihatinan hangat yang terkandung di dalamnya sedikit demi sedikit meleraikan hati saya yang beku. Dia melayan saya sebagai seorang manusia yang patut dihormati. Sebelum menjadi pekerja warung. Peristiwa itu berlaku seminggu selepas dia mula datang ke warung. Pada suatu malam gaji, warung itu sangat sesak sehingga tiada ruang untuk bergerak. Sekumpulan rakan sekerja yang mabuk teruk masuk. Mereka kelihatan sudah minum di tempat lain, mata mereka layu. Isabella, hari ini abang dapat duit banyak. Mari sini, tuang air. Seorang daripada mereka menjerit, memegang pergelangan tangan saya sambil mengayun-ayunkan wang. Tangannya yang kasar mencengkam pergelangan tangan saya. Lepaskan saya hanya pelayan. Jangan nak berlagak.
Kau keluar universiti bagus pun kenapa? Sekarang kau patut layan aku minum. Dia ketawa terbahak-bahak sambil cuba memeluk pinggang saya. Pelanggan lain di warung hanya melihat dengan rasa geli hati. Berhenti, saya menjerit dan menolaknya. Mukanya berubah menjadi marah. Kau nak sampai bila ni? Dengan duit aku boleh buat apa saja. Dia mengangkat tangannya. Saya memejamkan mata rapat, bersedia untuk kesakitan yang akan datang. Bam! Kedengaran bunyi yang tumpul. Namun, saya tidak merasakan sebarang kesakitan di pipi saya. Apabila saya membuka mata perlahan-lahan, di hadapan saya terdapat belakang tubuh yang tidak dikenali. Belakang tubuh yang memakai pakaian kerja, tidak terlalu besar tetapi tegap. Itu Encik Kenji. Dia berdiri di hadapan saya dan memegang lengan lelaki itu di udara. Lepaskan tangan itu. Suara yang rendah tetapi dingin. Suara yang mengancam sehingga dapat mendiamkan bunyi bising di warung dalam sekelip mata. Bukankah sopan untuk pulang dengan tenang jika sudah minum alkohol? Apa yang kamu lakukan kepada wanita yang tidak suka ini? Lelaki itu cuba meronta untuk melepaskan tangannya, tetapi cengkaman Encik Kenji sangat kuat. Apa hal kau ni? Kau fikir kau siapa di negara orang? Saya pelanggan tetap di warung ini. Biar saya makan dengan tenang. Encik Kenji dengan kasar menepis lengan lelaki itu. Lelaki itu terhuyung hayang ke belakang. Rakan-rakannya serentak berdiri, tetapi mereka mengalah di bawah pandangan dingin Encik Kenji yang kuat. Pandangan itu sangat menusuk, sehingga terasa ancamannya. Lebih baik kamu pulang sebelum saya panggil polis. Jangan fikir di sini tiada kamera litar tertutup. Tentu sahaja tiada kamera litar tertutup di warung ini. Namun, lelaki-lelaki itu yang gentar dengan sikap tegas Encik Kenji mengumpat sambil melarikan diri dari warung. Kesunyian meliputi warung itu. Encik Kenji perlahan-lahan menoleh ke arah saya. Awak baik-baik saja? Satu perkataan pendek itu membuat jantung saya berdegup kencang. Dalam 24 tahun hidup saya, dia adalah lelaki pertama yang melindungi saya selain ayah. Kaki saya terasa longlai dan dia menyokong saya yang hampir terduduk. Tangannya kasar, tetapi hangat. Terima kasih banyak. Apabila saya bersuara dengan nada bergetar, dia tersenyum tipis dan kembali ke tempat duduknya untuk menghabiskan makanannya seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Malam itu, walaupun sudah pulang ke rumah, degupan jantung saya tidak reda. Belakang tubuh lelaki itu, suara lelaki itu, dan sentuhan tangan hangat yang menyokong saya tidak lekang dari fikiran saya. Dan beberapa hari kemudian, detik takdir itu tiba. Hari itu, waktu pelanggan jarang. Encik Kenji, seperti biasa, selesai makan dan membuka komputer riba di tempat duduknya untuk meneruskan kerjanya. Saya duduk bersila di sudut kaunter dan mengeluarkan napkin yang saya sembunyikan di dalam poket. Ide algoritma struktur data yang saya dapat ketika bekerja di ladang pada siang hari berlegar-legar di kepala saya, membuatkan saya tidak senang duduk. Saya perlu cepat menuliskannya sebelum terlupa. Dengan menggunakan 20 penunjuk di sini dan menggeser dengan operasi bit saya. Saya dengan asyik menulis kod menggunakan pen mata bola. Bunyi bising di sekeliling dan bau warung hilang, hanya ada saya dan kod. Apabila napkin itu dipenuhi dengan tulisan hitam, tiba-tiba bayang-bayang melintas. Isabella. Saya terkejut dan mengangkat muka. Encik Kenji berdiri di hadapan saya. Oh, Encik nak bayar ke? Maaf. Saya sedang memikirkan perkara lain. Apabila saya tergesa-gesa hendak berdiri, dia menuding ke arah napkin di tangan saya. Apa itu? Oh, ini tiada apa-apa. Hanya coretan saja. Saya cepat-cepat menyembunyikan napkin itu di belakang saya. Muka saya terasa panas membara. Saya takut dia akan mentertawakan saya, seorang pekerja ladang ubi kentang yang menulis algoritma di atas napkin warung. Namun, dia tidak mengalah. Jika tidak keberatan, boleh saya lihat sedikit. Saya tidak dapat menentang pandangannya yang serius. Dengan tangan yang bergetar, saya menyerahkan napkin yang berkedut itu kepadanya. Dia mengambil napkin itu dan merenungnya dalam diam untuk beberapa ketika. 1 minit, 2 menit, kesunyian menyelubungi. Hanya bunyi cengkerik di luar warung yang kedengaran kuat dalam kegelapan malam. Ekspresi mukanya beransur-ansur menjadi serius. Dia mengerutkan kening dan memiringkan kepala. Saya silap. Dia mesti fikir saya mengarut.
hati saya mengecut. Pada ketika itu, dia mengangkat muka dan melihat saya. Matanya bergegar lebih dari biasa. "Awak tulis ini sendiri?" "Ya, saya aplikasikan apa yang saya lihat dalam buku dan saya jalankannya di kepala saya tanpa kompilator. Saya tidak ada komputer di rumah, jadi saya hanya membayangkan dan menyimulasikannya. Kalau silap, maafkan saya." Apabila saya bertanya dengan perasaan takut, dia menggelengkan kepala dengan kuat. "Tidak, bukan sahaja tidak silap, saya terkejut kerana ia terlalu sempurna. Malah doktor-doktor di pusat penyelidikan syarikat kami pun tidak dapat menulis kod dari awal begini tanpa perpustakaan. Tiada satu pun operasi yang sia-sia. Logiknya sangat cantik. Ini kali pertama dalam hidup saya, seseorang mengatakan impian saya yang tertulis di atas kepingan napkin yang berminyak itu cantik. Sesuatu yang hangat membuat dari dada saya dan pandangan saya kabur. "Isabella, awak bukan sepatutnya berada di tempat seperti ini. Bakat ini adalah anugerah daripada Tuhan." Malam itu, Encik Kenji tidak seperti biasa, tidak pulang terus dan duduk semula di tempatnya. Kemudian dia memanggil saya. "Isabella, boleh datang ke sini sebentar?" Apabila saya mendekat, dia memusingkan skrin komputer ribanya ke arah saya. Sebenarnya, sistem di tapak kami kini menghadapi masalah serius. Terdapat kesesakan dalam bahagian penerimaan data sensor dan pasukan sokongan ibu pejabat pun tidak dapat mencari puncanya. Jika tidak dapat diselesaikan menjelang esok pagi, kilang berisiko untuk berhenti beroperasi. Dia kelihatan buntu. "Saya fikir awak mungkin dapat mencarinya. Bolehkah awak lihat sekali?" Saya menelan air liur. Seorang pelayan warung, seperti saya menyentuh sistem canggih syarikat besar Jepun, ia kedengaran tidak masuk akal. Namun, saya ingin membantunya. Tidak, saya ingin menyelamatkannya. Seperti dia menyelamatkan saya. Benarkan saya. Saya duduk di kerusi, di hadapan komputer riba. Papan kekunci berkilat perak. Meremang bulu roma apabila jari saya menyentuh permukaan logam sejuk itu. Skrin dipenuhi dengan ribuan baris kod. Walaupun strukturnya baru bagi saya, tata bahasa asasnya adalah bahasa yang saya tulis beratus kali di atas napkin. Mata saya dengan pantas menatal skrin. Kompilator di kepala saya mula berputar dengan kelajuan cahaya. Data dimasukkan dan terkumpul di sini. Tunggu. Benang tersangkut di sini. Kira-kira 5 minit berlalu. Jari saya menunjuk ke satu bahagian pada skrin. Di sini. "Awak sudah jumpa?" Encik Kenji merapatkan mukanya di sebelah saya. Jaraknya sangat dekat sehingga saya dapat merasakan nafasnya. Tidak boleh ada delay dalam gelung while ini. Apabila isyarat sensor datang, ia terlepas interupsi kerana delay itu. Itulah sebabnya data terkumpul dan berhenti. Tidak, itu saya letak untuk mengelakkan gangguan bunyi. Gangguan bunyi sepatutnya ditangani oleh penapis perkakasan. Jika diproses seperti ini dalam perisian, pemprosesan masa nyata tidak akan dapat dilakukan. Jika fungsi delay ini dibuang dan diganti dengan kaedah memeriksa state flag, ia sepatutnya dapat diselesaikan. Saya meletakkan tangan saya di atas papan kekunci tanpa meminta kebenaran, kata-kata. Bunyi papan kekunci yang pantas bergema di dalam warung. Saya rasa seperti seorang pemain piano. Semasa saya membetulkan kod dan menekan butang build bar muat turun terpapar di skrin, warung itu diselubungi kesunyian yang mencekik. Saya dapat mendengar degupan jantung saya sendiri di telinga saya. Jika saya salah, jika saya merosakkan projeknya lagi. Sistem berfungsi normal. Bunyi notifikasi ringan kedengaran dari komputer riba. Encik Kenji memeriksa graf pemantauan. Graf data yang bergegar hebat itu kini melukis garisan lurus yang stabil, seolah-olah berbohong. Berjaya, kesesakan telah hilang sepenuhnya. Kelajuannya juga jauh lebih pantas. Dia bersuara penuh kekaguman sambil melihat saya. Pandangannya dipenuhi kejutan, kekaguman, dan keyakinan. "Isabella, awak yang melakukannya. Awak menyelamatkan projek kami." Dia tidak dapat menyembunyikan keterujaannya dan memeluk bahu saya. Apabila mata kami bertentang, saya melihat nilai diri saya sendiri buat kali pertama dalam hidup saya. Pada saat itu, di mana saya diiktiraf sebagai seorang pembangun yang berkebolehan, bukan sekadar pelayan berminyak, jantung saya berdegup kencang seolah-olah akan pecah. Sejak hari itu, hubungan kami berubah sedikit.
Encik Kenji membawa sebuah komputer riba nipis berwarna perak ke warung pada petang keesokan harinya. Saya pinjamkan ini, jangan lagi tulis di napkin, mulai sekarang tulislah impian awak di sini. Sejak hari itu, sudut meja di warung itu menjadi bilik darjah saya sendiri dan tempat janji temu paling rahsia di dunia. Apabila pelanggan berkurangan, dia akan duduk di sebelah saya, menunjukkan tren IT terkini Jepun dan dokumen teknikal. Saya menyerap ilmu seperti span menyerap air. Bunyi papan kekunci yang berdetik dan tangan kami yang bersentuhan di bawah cahaya monitor. Bahagian ini lebih efisien jika ditulis begini. Setiap kali dia meletakkan tangannya di atas jari saya dan membetulkan kod, saya terasa sesak nafas. Namun, waktu yang paling saya nantikan setiap hari adalah waktu warung tutup pada pukul 10 malam. Malam di Venezuela yang runtuh, keselamatannya sangat berbahaya. Kadang-kadang terdengar bunyi tembakan, ia adalah kawasan tiada undang-undang di mana perompak muncul. Mengetahui hal itu, Encik Kenji menawarkan diri untuk menjadi pemandu saya sejak hari itu. Isabella, sudah selesai? Silakan naik. Di hadapan warung, SUV lamanya sentiasa menunggu dengan enjin dihidupkan. Apabila saya membuka pintu penumpang dan masuk, dia mendekatkan diri ke arah saya dan memakaikan tali pinggang keledar. Wajahnya yang sangat dekat, bau sabun yang samar-samar dari bajunya, dan tangannya yang menyentuh saya ketika dia memasang tali pinggang. 3 saat itu terasa seperti 3 jam bagi saya dan membuat saya pening. Apabila pintu kereta tertutup, bunyi bising dan bahaya di luar hilang dan kami berada dalam dunia kami sendiri. Di dalam kereta sentiasa terdengar musik Jepun yang tenang dan angin penyaman udara terasa nyaman. Hari ini pasti sukar, kan? Ambil ini. Dia menunjuk ke arah jus mangga sejuk yang telah dibelinya terlebih dahulu dan diletakkan di tempat pemegang cawan. Encik Kenji, saya sudah kenyang hanya dengan melihat Isabella minum. Apabila saya ketawa kecil mendengar jenakannya yang nakal, dia turut ketawa. Mencuri pandang wajahnya yang ketawa adalah keseronokan saya dalam perjalanan pulang. Tangannya yang memegang stereng kasar, tetapi meyakinkan. Apabila saya tertidur lena di persimpangan lampu isyarat, dia perlahan-lahan merendahkan bunyi musik dan mengarahkan angin penyaman udara ke arah saya. Kadang-kadang apabila kereta bergoyang di jalan yang tidak berturap, dia akan menahan saya agar tubuh saya tidak bergoyang. Maaf, jalan tidak rata. Setiap kali lengannya menyentuh dada saya, jantung saya terasa seperti akan pecah, tetapi saya berpura-pura melihat keluar tingkap untuk menyembunyikan kegelisahan itu. Wajah saya yang terpantul di tingkap merah padam. 20 menit perjalanan ke rumah. Pemanduan singkat itu seperti gula-gula manis yang diberikan di akhir hari yang seperti neraka. Walaupun sudah pulang ke rumah, kegembiraan itu sukar hilang. Malam itu, saya membenamkan muka di bantal dan beberapa ketika saya berbolak-balik kerana degupan jantung saya. Saya terpaksa mengakui bahawa saya mungkin telah jatuh cinta dengan lelaki ini. Kami tidak melafazkan kata cinta, tetapi pandangan mata kami telah mengungkapkan ratusan kali. Pada hari-hari dia lewat pulang kerana kerja, saya akan gelisah melihat ke arah pintu, dan pada saat dia masuk, senyuman yang tidak dapat disembunyikan akan terukir di wajah saya. Pelanggan warung yang kasar, mahupun kemiskinan yang teruk tidak menjadi masalah pada saat itu. Dunia saya yang kelabu terasa sedikit demi sedikit dicat warna-warni oleh kewujudannya. Namun, kebahagiaan sentiasa singkat. Isabella, saya akan kembali ke Jepun minggu depan. Hati saya membeku dingin mendengar kata-kata yang diucapkan dengan tenang sambil dia memegang stereng. Oh begitu, tahniah. Saya memaksakan senyuman, tetapi air mata membuak. Tempat duduk penumpang yang hangat ini, pandangan matanya yang lembut, semuanya akan berakhir. Walaupun sudah sampai di hadapan rumah, saya tidak dapat keluar dari kereta. Seolah-olah semuanya akan berakhir, sebaik sahaja saya keluar. Jaga diri. Apabila saya memegang tombol pintu, dia cepat-cepat memegang tangan saya. Dia memandang saya tepat. Di dalam kereta yang sempit, jarak kami sangat dekat sehingga kami dapat mendengar nafas masing-masing. Saya tidak akan pulang sendirian. Awak pun ikut saya ke Malaysia. Isabella, jika saya meninggalkan awak di sini, saya akan menyesal seumur hidup. Setiap malam, saya akan risaukan awak dan tidak dapat tidur.
Pandangannya sangat mendesak dan tangannya memegang saya terasa hangat. Saya ingin melindungi bakat awak dan diri awak sebagai seorang manusia di sisi saya. Mari kita pergi ke Malaysia dan belajar. Saya akan menjadi penaja awak dan keluarga awak. Cadangan Encik Kenji sempurna, tetapi realiti sangat dingin. Saya mengerang. Saya tidak boleh pergi. Jika saya tiada, keluarga saya akan kelaparan. Ayah saya sakit pinggang dan tidak dapat bekerja di ladang, dan saya perlu mencari wang untuk ubat-ubatan dan yuran sekolah adik-adik saya. Saya tidak boleh meninggalkan keluarga saya demi kebahagiaan saya sendiri. Encik Kenji tidak berkata apa-apa terhadap penolakan saya. Dia hanya menepuk bahu saya yang basah dengan diam-diam. Keesokan paginya, Encik Kenji memakai sut datang ke rumah saya. Di halaman rumah papan yang hampir roboh, ayah duduk di tanah dan memilah ubi kentang. Encik Kenji tanpa teragak-agak melutut di atas tanah itu. Kemudian, dalam bahasa Sepanyol yang janggal tetapi jelas, dia berkata, "Ayah, berikan anak perempuan Anda kepada saya. Saya akan membawanya ke Malaysia untuk belajar." Ayah meletakkan ubi kentang di tangannya dan berdiam diri untuk beberapa ketika. Membawa anak perempuan saya ke hujung dunia, ke negara asing yang bahasanya pun tidak difahami. Saya berjanji dengan nyawa saya. Saya tidak akan membiarkan Isabella menangis, dan saya akan bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarga Anda. Ayah memadamkan rokok yang dihisapnya dan menepuk bahu Encik Kenji dengan tangannya yang kasar. "Pergilah, bawa dia pergi. Tolong berikan dia kehidupan yang layak sebagai manusia. Biarkan dia melupakan tempat seperti neraka ini dan hidup bermaruah di dunia yang luas." Pada saat mendengar kata-kata itu, saya dan ibu berpelukan dan menangis teresak-esak. Ibu mengeluarkan sebentuk cincin lama dari dasar almari, cincin yang dibawanya sebagai hantaran kahwin, dan meletakkannya di tangan saya. "Bahagialah, nak. Jangan risaukan kami. Cukup jika kamu bahagia." Anak yang baik, pada hari keberangkatan, di hadapan pintu gerbang lapangan terbang, saya memeluk setiap ahli keluarga dengan wajah yang basah dengan air mata. Tangisan adik bongsu saya kedengaran dari belakang, tetapi saya tidak dapat menoleh. Saya takut kaki saya tidak akan bergerak jika saya menoleh. Pada saat kapal terbang memecut landasan dan berlepas, Encik Kenji menggenggam tangan saya yang kedinginan. "Ini adalah permulaan. Di hadapan awak hanya ada jalan berbunga. Percayalah kepada saya." Saya menyandarkan kepala di bahunya dan memejamkan mata. Bersama bunyi enjin, tubuh saya terapung di udara, dan begitulah saya memulakan penerbangan panjang menuju ke negara peluang, Malaysia. Apakah realiti yang akan saya hadapi di sana? Adakah ia syurga yang saya bayangkan? Atau permulaan ujian yang lain? Setelah penerbangan panjang lebih 30 jam, pengumuman di dalam kabin bergema. "Para penumpang sekalian, pesawat kita kini sedang dalam proses pendaratan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur." Apabila saya mengangkat pelindung tingkap pesawat, lautan cahaya yang berkilauan memenuhi pandangan saya. Ia adalah tahap yang berbeza daripada bandar yang tenggelam dalam kegelapan. Pemandangan malam Kuala Lumpur, seperti kotak permata yang terbalik. Itu adalah pertemuan pertama saya dengan Malaysia. Apabila saya turun dari pesawat dan memasuki lobi ketibaan, saya terdiam. Lantai marmar yang tidak tercela, siling aerodinamik yang canggih seperti kota masa depan, dan yang paling penting, bau udara yang berbeza. Bukan bau minyak yang menyesakkan atau bau sampah busuk, tetapi bau peradaban yang nyaman dan canggih. Adakah ini benar-benar tempat di bumi? Encik Kenji tersenyum dan memeluk bahu saya apabila saya bertanya. "Selamat datang ke Malaysia. Mulai hari ini, inilah rumah awak." Dalam perjalanan menaiki bas limosin lapangan terbang menuju ke Kuala Lumpur, saya melekatkan wajah saya di tingkap dan melihat pemandangan di luar. Jambatan gergasi melintasi sungai besar, barisan kondominium tinggi yang tidak berkesudahan, dan pada waktu tengah malam, jalan-jalan terang benderang seperti siang hari, pemandangan yang tidak dapat dibayangkan di Venezuela. Bagi saya yang hidup dengan cahaya lilin kerana bekalan elektrik terputus, Malaysia terasa seperti dunia masa depan 100 tahun dari sekarang. Rumah Encik Kenji adalah sebuah kondominium di Kuala Lumpur yang sederhana tetapi selesa. Apabila pintu depan dibuka, udara hangat menyelimuti saya.
Saya pasang pendingin hawa panas ya. Di Malaysia, begini caranya memanaskan bilik. Pada saat saya menanggalkan kasut dan melangkah masuk, tubuh saya yang beku terasa hangat seperti mencair. Air panas segera keluar apabila paip dipulas, suhu bilik dapat diselaraskan dengan satu butang. Semuanya seperti magik. Kenangan mengaut air berlumpur dari perigi di tepi ladang jagung berlegar-legar di kepala saya seperti filem. Saya melihat diri saya di cermin bilik air dan berikrar. Saya tidak akan kembali ke lumpur itu lagi. Saya pasti akan berjaya dan berkongsi kehangatan ini dengan keluarga saya juga. Namun, perkara yang paling mengejutkan saya adalah kelajuan internet. Keesokan paginya, Encik Kenji menyambungkan komputer riba saya ke Wi-Fi ruang tamu. Bagi pembangun, internet adalah nyawa. Cuba gunakannya. Dengan tangan yang bergetar, saya membuka halaman Google. Pada saat saya menekan kekunci Enter, skrin bertukar dalam sekelip mata. Saya tidak mempercayai mata saya. Di Venezuela, untuk membuka satu halaman carian sahaja memerlukan seminit dan untuk memuat turun alat pembangunan bersaiz 1 GB, saya terpaksa membiarkan komputer terpasang selama 3 hari penuh sambil berdoa. Tetapi di sini, muat turun selesai pada saat saya mengklik. Encik Kenji, ini rosak ke? Macam dah siap muat turun semua. Wah, inilah talian gentian optik Malaysia. Isabella boleh belajar dalam sebulan semua yang akan mengambil masa bertahun-tahun di Venezuela. Kata-katanya benar. Infrastruktur yang luar biasa ini memberikan saya sayap. Saya belajar seperti orang gila. Apabila Encik Kenji pergi kerja, saya akan menghabiskan 15 jam sehari di meja belajar. Saya mendengar kuliah internet pada kelajuan 2 kali ganda, menganalisis kod sumber terbuka dalam masa nyata, dan membaca dokumen teknikal terkini tanpa henti. Apabila lebuh raya maklumat dibuka, potensi tersembunyi yang terkunci di dalam kepala saya mula meletup. Saya tidak boleh lagi menyalahkan persekitaran. Jika saya gagal dengan sokongan sempurna seperti ini, itu bermakna saya bodoh. Saya mengorbankan masa makan, menyuap nasi bungkus dari kedai serbaneka sambil menulis kod. Apabila Encik Kenji pulang, saya menunjukkan kod yang saya tulis hari itu dan berbangga seperti kanak-kanak. Lihatlah, hari ini saya sudah siapkan satu algoritma kecerdasan buatan. Setiap kali itu, Encik Kenji akan membelai kepala saya sambil tersenyum paling puas di dunia. Bagusnya, Isabella kita memang jenius. Satu lagi, perkara yang mengejutkan saya adalah keselamatan yang baik. Pada suatu malam, saya terkejut apabila Encik Kenji berkata, "Mari kita pergi beli makan." Pukul 2 pagi, berbahaya kalau keluar. Tak apa. Ini bukan Venezuela. Percayalah dan ikut saya. Walaupun dia memimpin tangan saya keluar, saya tersentak hanya melihat bayang-bayang di lorong dan berpegang pada lengannya. Ini kerana ketakutan akan tembakan atau perompak telah sebati dalam tulang sumsum saya. Namun, apabila kami tiba di kedai serbaneka, saya terkejut. Seorang pelajar perempuan sedang makan mie segera sendirian di dalam kedai yang terang benderang. Orang ramai berjoging sambil memakai fon telinga. Tiada siapa yang berhati-hati di belakang mereka, tiada siapa yang takut. Ini adalah kebebasan. Saya baru tahu di Malaysia betapa besarnya kebebasan itu. Rasa mie segera cawan yang kami makan di bangku di hadapan kedai serbaneka malam itu adalah rasa kebebasan yang tidak akan saya lupakan seumur hidup. Setahun berlalu, berkat sokongan Encik Kenji yang berdedikasi, kemahiran bahasa Malaysia saya meningkat pesat dan kebolehan pembangunan saya sudah melebihi tahap profesional. Encik Kenji membayar yuran sekolah bahasa Malaysia saya, dan pada hujung minggu, dia membawa saya ke perpustakaan untuk membeli buku-buku teknikal. Dia adalah penaja saya, guru saya, dan suami terbaik saya. Akhirnya tiba masanya. Suatu malam, Encik Kenji menunjukkan satu iklan pekerjaan kepada saya. Ia adalah tawaran untuk pembangun berpengalaman di sebuah syarikat permulaan IT yang menjanjikan di negara itu. Dengan kebolehan awak, sudah cukup. Jangan bersaing dengan kewarganegaraan atau pendidikan, tetapi bersaing dengan kod sahaja. Ia adalah ujian buta, jadi berbaloi untuk mencuba. Dengan hati yang berdebar, saya menghantar resume saya. Pendidikan, lulusan Universiti Teknologi Nasional Venezuela. Pengalaman kerja, bekerja di ladang ubi, kentang dan warung. Sesiapa sahaja yang melihatnya pasti akan menolak.
Namun, di bahagian portfolio, saya melampirkan contoh algoritma pengoptimuman yang saya kumpul dan cipta daripada kod yang saya tulis selama ini. Impian yang saya coret di atas napkin kini telah menjadi portfolio yang mantap, bersedia untuk dipersembahkan kepada dunia. Seminggu kemudian, nombor yang tidak dikenali menelpon. Tahniah, Anda telah lulus saringan dokumen. Sila datang untuk temu duga. Ia adalah keajaiban. Encik Kenji memeluk saya dan melompat di tempatnya. Kan saya dah cakap, awak boleh buat. Pada hari temu duga, saya rasa rendah diri apabila memasuki lobi bangunan pencakar langit yang canggih di Kuala Lumpur. Di ruang menunggu yang megah, saingan-saingan saya yang berpakaian sut kemas duduk dengan wajah tegang. Saya seorang sahaja orang asing. Semua orang menjeling ke arah saya dan berbisik-bisik, kuota pekerja asing ke? Venezuela? Bukankah negara itu sudah bankrupt? Kata-kata tajam seperti pisau menusuk telinga saya. Saya menggenggam penumbuk saya erat-erat. Saya akan tunjukkan. Apa yang saya asah di ladang ubi kentang, apa yang saya lukis di atas napkin. Tiba giliran saya, dan saya masuk ke bilik temu duga. 3 penemu duga melihat saya dengan rasa ingin tahu atau sangsi. Isabella, pengalaman kerja Anda unik. Terdapat jurang selepas Anda tamat pengajian. Apa yang Anda lakukan selama ini? Itu adalah soalan yang paling saya risaukan. Saya menarik nafas panjang dan menjawab dalam bahasa Malaysia yang janggal tetapi jelas. Ya, siang saya bekerja di ladang ubi kentang dan malam saya menjadi pelayan di warung. Penemu duga terkejut. Ada yang ketawa kecil. Pekerja ladang ubi kentang dalam temu duga pembangun, ya? Mesti sudah lupa semua tentang pengaturcaraan, kan? Teknologi sentiasa berkembang. Soalan menekan dilontarkan. Saya memandang mereka tepat dan menjawab. Tidak, saya tidak mempunyai komputer, jadi saya menulis kod setiap hari di belakang resit yang dibuang pelanggan. Kompilator berada di kepala saya. Saya tidak pernah jauh dari kod walaupun sehari, walaupun sesaat. Bilik temu duga senyap sunyi. Penemu duga yang paling berjawatan tinggi antara mereka membetulkan cermin matanya. Bercakap itu mudah bagi sesiapa sahaja. Jadi, bolehkah Anda buktikan? Dia menyerahkan pen papan putih kepada saya. Pada masa ini, terdapat sedikit masalah dengan algoritma pemprosesan trafik pelayan syarikat kami. Sila tulis kod secara spontan di papan putih ini. Masa 10 minit. Ini adalah peluang. Saya mengambil pen dan berdiri di hadapan papan putih. Papan putih yang kosong. Bagi saya, ia sama seperti belakang resit warung berminyak 2 tahun lalu. Saya memejamkan mata dan bunyi bising warung serta haba dari ladang ubi kentang kembali. Dan teknologi terkini Malaysia yang saya pelajari bersungguh-sungguh dengan komputer riba yang dibeli Encik Kenji, mula bergabung di dalam kepala saya. Mula, saya menulis kod tanpa henti. Hanya bunyi pen papan putih mengetuk papan putih yang memenuhi kesunyian. Papan itu dipenuhi dengan formula dan kod yang kompleks. Bukan kaedah umum, tetapi gaya pengaturcaraan lapar saya sendiri yang meminimumkan penggunaan memori. Ia adalah senjata saya yang diasah dalam persekitaran kekurangan sumber. Sudah selesai. Apabila saya meletakkan pen, ekspresi muka penemu duga berubah. Ketegangan awal hilang, kejutan dan kekaguman menguasai tempat itu. Bahagian ini, Anda melaksanakan tata susunan secara langsung dengan 20 penunjuk tanpa menggunakan perpustakaan? Ya, di Venezuela, spesifikasi komputer rendah dan penggunaan perpustakaan kadang-kadang menyebabkan kelewatan, jadi saya terbiasa melaksanakannya sendiri. Penemu duga tersenyum hairan. Malah penyelidik utama syarikat kami yang sudah 10 tahun pun tidak akan menulis begini kerana ia menyusahkan. Sangat mengagumkan. Semangat lapar bertemu dengan teknologi, ya? Temu duga selesai, dan apabila saya keluar, kaki saya terasa longlai dan saya hampir terduduk. Encik Kenji, yang menunggu dengan gelisah di lobi, segera datang kepada saya apabila dia melihat saya. Bagaimana? Berjaya? Saya tidak berkata apa-apa dan memeluknya, menangis teresak-esak. Berjaya atau tidak, itu tidak penting lagi. Saya hanya rasa puas hati kerana telah memberikan segalanya dan dapat membuktikan kebolehan saya di pentas Malaysia. Encik Kenji membelai belakang saya dan berkata, "Tahniah, awak sudah berusaha keras. Tidak kira apapun keputusannya, bagi saya,
awak sudah lulus cemerlang. 3 hari kemudian, ketika saya sedang membasuh pinggan di rumah, telefon berdering. Tahniah, Isabella. Anda diterima kerja. Boleh mula bekerja minggu depan. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Saya mematikan telefon, berlari ke arah Encik Kenji di ruang tamu, dan memeluknya. Encik Kenji, saya berjaya. Encik Kenji mengangkat saya dengan ringan dan berpusing-pusing. Tengok, kan saya dah cakap awak boleh buat. Kita berjaya. Kami berpelukan dan menari. Air mata keraguan yang mengalir ketika saya meninggalkan Venezuela malam itu kini berubah menjadi air mata kegembiraan yang membasahi pipi. Pemandangan malam Kuala Lumpur di luar tingkap bersinar lebih indah dari biasa. Ia adalah saat di mana gadis ladang ubi kentang memakai kad pekerja syarikat IT Malaysia di lehernya. Namun, kegembiraan itu tidak lama. Ujian bermula sejak hari pertama bekerja. Pada hari pertama, 2 monitor terkini dan kerusi ergonomik di meja saya terasa seperti mimpi, tetapi pandangan rakan sekerja dingin. Pekerja baru ke? Bagaimana orang asing boleh masuk kerja? Dia faham bahasa ke? Mesti kena ajar satu persatu ni. Bisikan-bisikan kedengaran dari bilik pantry. Saya berpura-pura tidak mendengar dan membancuh kopi, tetapi tangan saya bergetar. Dalam mesyuarat, istilah teknikal terlalu laju untuk saya faham dan banyak kesilapan berlaku akibat perbezaan budaya. Mungkin saya memang tak mampu. Saya hanya membebankan di sini. Setiap kali saya rasa rendah diri, saya akan duduk di tandas dan menangis tanpa suara. Kemudian, saya kembali ke meja dan menawarkan diri untuk bekerja lebih masa. Di pejabat yang kosong setelah semua orang pulang, saya tinggal sehingga pukul 11 malam, menganalisis kod orang lain, dan menyalin dokumen teknikal bahasa Malaysia. Saya tidak boleh mengecewakan Encik Kenji. Saya tidak boleh mengecewakan keluarga saya. Suatu hari, keadaan kecemasan berlaku dalam projek pasukan. Sebuah aplikasi yang hampir siap untuk dikeluarkan mengalami pepijat memory leak yang kritikal. Ketua pasukan dan semua pembangun kanan berusaha menyelesaikannya, tetapi tidak dapat mencari punca, dan semua orang berasa geram. Sial, di mana kebocoran ini berlaku? Kalau tak jumpa, tak boleh keluarkan. Suasana tegang menyelubungi pejabat. Saya perlahan-lahan membuka file log. Di antara ribuan baris log, terdapat korak yang saya kenali. Korak yang saya tulis dan padamkan. Berfikir berulang kali di atas napkin. Ketua pasukan. Apabila saya mengangkat tangan, semua pandangan tertumpu kepada saya. Bolehkah saya lihat sekali? Di baris ke 32. Fungsi pemprosesan imej itu nampaknya tidak membebaskan memori. Ketua pasukan memeriksa kod dengan separuh percaya. Dan kurang dari seminit. Betul. Bagaimana awak jumpa? Semua orang terlepas pandang. Suara kekaguman bergema di pejabat. Rakan sekerja berkumpul di meja saya. Isabella, penglihatan awak hebat betul. Maafkan saya. Selama ini saya salah faham. Awak memang orang yang berkebolehan. Sejak hari itu, pandangan rakan sekerja terhadap saya berubah. Saya diiktiraf sebagai rakan sekerja yang berkebolehan, bukan lagi orang asing pekerja baru. Langkah saya pulang terasa ringan seperti berjalan di atas awan. Dan akhirnya, sebulan selepas mula bekerja, hari gaji pertama yang dinanti-nantikan tiba. Semasa waktu rehat tengah hari, notifikasi diterima pada aplikasi bank telefon pintar saya. Deposit RM3.500. Saya tergamam melihat angka itu. Di warung Venezuela, bekerja sebulan penuh dan mengorek ubi kentang di ladang, wang yang saya peroleh hanyalah $25. Kira-kira RM30M. Namun, gaji pertama saya di Malaysia adalah RM3.500. Jumlah besar yang tidak dapat saya kumpul dalam 10 tahun tanpa membelanjakan sebarang wang di kampung halaman saya, kini dimasukkan ke dalam akaun saya dalam masa sebulan sahaja. Saya bergelut dengan persoalan bahagia, bagaimana hendak menggunakan wang ini. Perkara pertama yang terlintas di fikiran adalah ibu bapa saya di kampung halaman, tetapi saya ingin memikirkan keluarga Malaysia yang menyokong saya di sisi. Semasa waktu rehat tengah hari, saya berlari ke pusat membeli belah di hadapan pejabat. Perkara pertama yang saya beli adalah jaket musim sejuk untuk suami saya, Encik Kenji.
Suami yang menahan diri dengan hanya sehelai jaket lama yang lusuh selama setahun ini untuk menjaga saya. Setiap kali saya melihat belakang tubuhnya yang usang itu, hati saya sakit, tetapi kini saya dapat membelikannya jaket musim sejuk berjenama terbaik dengan wang hasil titik peluh saya sendiri. Dan untuk mertua saya menyediakan jaket musim sejuk dan sampul surat berisi wang saku. Saya tidak dapat melupakan tangan hangat ibu mertua yang memeluk saya, menantu asing yang tiada apa-apa, seperti anak kandungnya sendiri, dengan berkata, "Pasti susah datang dari negara jauh." Selepas kerja, saya dan suami singgah di rumah mertua dan memberikan hadiah. "Wah, apa ini? Awak bukannya banyak duit, kenapa beli barang mahal begini?" Ibu mertua mengusap jaket musim sejuk itu, gembira seperti kanak-kanak, tetapi pada masa yang sama, dia kelihatan serba salah. "Ibu, ayah, terima kasih kerana menerima saya yang masih mentah ini sebagai menantu. Ini adalah gaji pertama saya. Pakailah hangat-hangat pada musim sejuk ini." Apabila saya menyampaikan kata-kata ikhlas dalam bahasa Malaysia yang janggal dan memberikan sampul surat berisi wang saku, ayah mertua yang pendiam itu pun berdeham sambil matanya merah. "Wah, menantu saya dapat duit dan beri wang saku pula. Terima kasih, nak. Kenji, kita memang dapat isteri yang baik." Malam itu, meja makan yang kami kongsi bersama keluarga mertua terasa lebih hangat dan mengenyangkan daripada mana-mana hidangan mewah di dunia. Lewat malam, setelah pulang ke rumah, saya menghantar RM10,000 dari baki gaji saya kepada keluarga di Venezuela. Sebaik sahaja saya menekan butang penghantaran, saya segera membuat panggilan video kepada ibu saya di kampung. "Ibu, saya sudah dapat gaji pertama. Saya hantar RM10,000 ya. Maaf tak dapat hantar duit selama ini." Sebelum saya sempat menghabiskan kata-kata saya, ibu saya di hujung talian menangis. "Isabella, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak." "Tapi, nak," ibu saya melihat ayah di sebelahnya dan teragak-agak. "Sebenarnya, Encik Kenji sudah menghantar wang perbelanjaan hidup setiap bulan selama ini." Macam mana?" "Dia cakap supaya kamu tak risau ketika belajar di Malaysia, jadi Encik Kenji menghantar RM500 setiap bulan. Dia suruh jangan beritahu kamu, takut kamu rasa serba salah." Kami tak dapat nak cakap apa-apa. Ayah tampil ke hadapan skrin dan mengesat air mata dengan separuh gembira. "Isabella, kamu memang dapat suami yang baik. Kalau menantu tak ada, kami dah lama kelaparan. Yuran sekolah adik-adik kamu pun menantu yang bayarkan." Saya menutup telefon dalam keadaan tergamam dan merenung Encik Kenji yang duduk di sebelah saya. Dia melihat televisyen seolah-olah tidak tahu apa-apa. "Encik Kenji, kenapa? Mak ayah ada cakap apa-apa? Kenapa tak beritahu saya? Kenapa awak tanggung semua sendirian macam orang bodoh?" Apabila saya bertanya dengan suara terketar-ketar, Encik Kenji akhirnya menggaru belakang kepalanya dengan perasaan janggal. "Mak cik dah beritahu ya? Bukan apa-apa pun. Saya fikir awak tak dapat fokus belajar nanti. RM500 itu bukankah hampir semua duit saku Encik Kenji? Awak tak beli baju pun untuk diri sendiri." Saya terus memeluk suami saya di situ dan menangis teresak-esak. RM500. Di Venezuela, ia adalah jumlah yang boleh digunakan untuk hidup lebih dari setahun. Semasa saya belajar tanpa sebarang kebimbangan dan bersiap sedia untuk bekerja, suami saya dengan senyap-senyap menanggung tali hayat keluarga saya. "Maafkan saya. Dan terima kasih. Saya akan balas budi awak sepanjang hidup saya. Saya akan berbakti kepada Encik Kenji." Encik Kenji membelai belakang saya dan berkata dengan lembut, "Tak perlu balas budi pun. Mak Cik dan Pak Cik adalah ibu bapa saya. Kita tidak sepatutnya berkira-kira antara keluarga. Cukup awak berjaya bekerja dan dapat gaji pertama begini, saya sudah rasa terbalas segalanya." Malam itu, saya berpelukan dalam dakapan suami dan melihat keluar tingkap. Pemandangan malam Kuala Lumpur bersinar seperti bintang. Keajaiban seorang gadis ladang ubi kentang yang berpendapatan RM30 sebulan menjadi pembangun berpendapatan RM40,000 setahun di Malaysia dan yang paling penting, berkahwin dengan lelaki paling baik di dunia. Kini tiba giliran saya untuk memulakan keajaiban itu. Saya akan hidup dengan membalas cinta yang diberikan oleh Encik Kenji dan Malaysia 100 kali ganda. Malam itu saya bertekad untuk berusaha lebih keras di syarikat. Dalam 1, 2,
3 tahun, saya akan menjadi pembangun yang tidak boleh diabaikan sesiapapun dan meringankan beban suami saya. Kepada ibu bapa di kampung halaman, saya akan berjaya sehingga dapat menghantar bukan sahaja wang perbelanjaan hidup, tetapi juga impian. Gaji pertama bukanlah pengakhiran, impian Malaysia saya yang sebenar baru sahaja bermula. Selepas menerima gaji pertama, hari-hari saya menjadi lebih sibuk. Di syarikat, saya pendiam tetapi berubah dengan pasti. Walaupun saya tidak dapat bercakap dengan lancar dalam mesyuarat, kod yang saya cipta lebih fasih daripada sesiapa pun. Fungsi ini stabil. Bahagian ini dipercepatkan. Kerosakan selepas pelancaran berkurangan. Kata-kata seperti itu mula dikaitkan dengan nama saya satu demi satu. Lama-kelamaan, apabila soalan timbul dalam sembang pasukan, semua orang mula menunggu jawapan saya. Seseorang berkata, "Kalau Senior Isabella tengok, mesti cepat jumpa." Dan kata-kata itu menjadi seperti anugerah kecil bagi saya. Beberapa tahun selepas mula bekerja, syarikat mula memberikan tanggungjawab yang lebih besar kepada saya. Saya diamanahkan dengan tugas-tugas seperti reka bentuk modul teras untuk perkhidmatan penting dan melatih pembangun baru. Saya, yang dulunya menulis kod di atas napkin di sudut warung, kini berada dalam kedudukan untuk menyemak kod orang lain dan memberikan nasihat. Perubahan ini pelik tetapi membanggakan. Pendapatan tahunan, saya juga meningkat dengan ketara. Pada mulanya, melihat angka yang tertera di penyata bank membuat saya tidak percaya dan sesak nafas, tetapi seiring berjalannya waktu, makna wang berubah. Wang menjadi peluang. Wang yang dihantar ke kampung halaman bukan sekadar wang perbelanjaan hidup, tetapi ia membina asas untuk keluarga saya bangkit semula. Ayah saya di Venezuela, yang terpaksa bekerja walaupun sakit pinggang, mula mengambil pekerja. Ibu saya dapat membeli ubat di farmasi tanpa perlu risau harga. Adik-adik saya tidak lagi menangis kerana yuran sekolah, dan udara putus asa yang kedengaran dari hujung talian video beransur-ansur cerah. Ayah berkata di telefon, "Isabella, berkat kamu, kami dapat memasang semula sistem pengairan di ladang. Sekarang ubi kentang yang baik akan tumbuh lagi." Dengan satu perkataan itu, saya rasa semua pengorbanan saya selama ini tidak sia-sia. Dan akhirnya, nama saya sekali lagi dipanggil dengan lantang di syarikat. Tahniah atas kenaikan pangkat. Pada saat mendengar kata-kata itu, saya berasa bahagia tetapi pada masa yang sama, ada perasaan pelik. Ini kerana sebelum kegembiraan, wajah-wajah masa lalu terlintas di fikiran. Tanah panas Venezuela, tapak tangan saya yang kasar akibat mengorek ubi kentang, tangan saya yang mengutip tulang ayam yang jatuh di lantai warung. Dan saya teringat pandangan mata suami saya yang pertama kali menggenggam tangan itu dan hati saya sesak. Pada hari saya dinaikkan pangkat dan pulang ke rumah, saya berkata kepada suami, "Encik Kenji, mulai sekarang, saya benar-benar akan meringankan beban awak." Suami saya, seperti biasa, tidak berkata apa-apa yang berlebihan. Sebaliknya, dia menggenggam tangan saya dan menyediakan makan malam yang hangat. Beberapa bulan berlalu, suatu hari saya merasakan perubahan pada tubuh saya. Saya fikir ia kerana penat, tetapi keletihan itu entah bagaimana berbeza dari biasa. Bau kopi kegemaran saya terasa tidak menyenangkan, dan saya cepat tercungap-cungap hanya dengan menaiki tangga. Walaupun saya rasa aneh, ada sesuatu yang sentiasa mengganggu hati saya. Perasaan mungkin dan tidak mungkin bertukar ganti puluhan kali sehari. Dan pada suatu malam, saya berdiri terpaku di bilik air dengan alat ujian kehamilan di tangan. Pada saat 2 garisan merah muncul di tingkap kecil itu, saya tidak dapat membuat sebarang bunyi. Tangan saya bergetar, dan air mata menghalang pandangan saya. Wajah saya di cermin, saya tidak tahu sama ada saya sedang tersenyum atau menangis. Saya akan jadi ibu. Saya pergi ke ruang tamu dan menunjukkan alat ujian itu kepada suami. Suami saya menunjukkan ekspresi yang sama persis dengan saya. Setelah berdiri dalam diam seketika, kami akhirnya berpelukan dan menangis senyap. Kata-kata tidak diperlukan. Apabila saya pertama kali pergi ke hospital, saya sekali lagi terkejut dengan sistem perubatan Malaysia. Apabila menjalani imbasan ultrabunyi, saya melihat jantung kecil berdegup di skrin. Doktor menjelaskan dengan baik, dan kos pemeriksaan dilindungi oleh insurans kesihatan. Di Venezuela,
Mengetuk pintu hospital sendiri adalah ketakutan, tetapi di sini, fakta bahawa jadual pemeriksaan berkala ditetapkan sahaja sudah cukup menenangkan hati saya. Apabila perut saya semakin membesar, rakan-rakan sekerja di syarikat juga mengucapkan tahniah satu demi satu. Ketua pasukan berkata, "Sila beritahu jadual cuti bersalin awal-awal ya. Kami akan buat persiapan awal dalam pasukan." Dan rakan sekerja berkata, "Nanti dah masuk kerja semula, kami akan bantu awak." Betapa bersyukurnya saya dengan setiap perkataan itu. Di Venezuela, kehamilan mungkin bermakna beban, tetapi di Malaysia, fakta bahawa ia dilindungi sebagai hak adalah sesuatu yang masih pelik bagi saya. Apabila tarikh bersalin semakin dekat, saya membuat panggilan video dengan ibu mertua dan ibu kandung saya. Ibu mertua berkata, "Nanti cucu lahir, makcik mesti pergi hospital tengok." Dan ibu saya di Venezuela menangis melihat perut saya melalui skrin. "Isabella, kamu akan jadi ibu. Bayi saya akan melahirkan bayi." Dan akhirnya, bayi saya lahir. Seorang bayi perempuan. Apabila saya pertama kali memeluk anak perempuan saya di bilik bersalin, saya terdiam. Pada saat tangan kecil yang hangat menggenggam jari saya, air mata mengalir dari emosi yang pertama kali saya rasakan. Saya tidak dapat mempercayai bahawa nyawa kecil ini berada dalam pelukan saya. Suami dan ayah mertua menamakannya Yui. Ia membawa maksud menjadi orang yang mempunyai semangat. Suami saya menangis lebih teruk daripada saya di luar bilik bersalin. "Awak sudah berusaha keras. Betul-betul sudah berusaha keras." Mengapa kata-kata itu begitu bermakna? Selepas cuti bersalin, saya memohon cuti penjagaan anak. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan di Venezuela. Perasaan stabil bahawa ada tempat untuk kembali walaupun selepas melahirkan bayi adalah kemewahan pertama yang saya rasakan. Penjagaan anak lebih sukar daripada yang saya bayangkan. Malam, saya bangun setiap 3 jam. Dan pada siang hari, walaupun sudah bangun, kepala saya terasa pening. Namun, di tengah-tengah keletihan itu, saya bahagia. Apabila Yui tidur dalam pelukan saya, apabila saya mendengar nafas kecilnya, apabila dia pertama kali memanggil saya mama, saat-saat itu terkumpul menjadi kenangan paling hangat dalam hidup saya. Suami saya membantu membuat susu setiap malam, dan ibu mertua datang sekali seminggu menghantar lauk pauk. Tak perlu buat semua sendiri. Kan ada kami. Kata-kata ibu mertua itu adalah sokongan yang membuat saya tidak rebah. Dan akhirnya tiba hari kembali bekerja. Walaupun dalam mesyuarat, wajah Yui sentiasa terlintas di fikiran saya. Namun, saya tidak mengalah, kerana saya kini seorang ibu. Ahli pasukan menyambut kepulangan saya dengan hangat. "Isabella, lama tak jumpa. Ada banyak perkara yang saya nak tanya awak selama awak tak ada. Boleh saya tanya?" Ada yang menyusun kerja-kerja yang terkumpul semasa ketiadaan saya dan ada yang menegur, "Mesti susah kerja sambil jaga anak kan?" Saya pun macam tu juga dulu. Pada ketika itulah, saya akhirnya sedar. Apa yang saya peroleh di Malaysia bukan sahaja wang, tetapi juga kasih sayang orang ramai. Kini saya masih sibuk seperti biasa. Pagi, saya bangunkan suami dan Yui, bersarapan, pergi kerja dan bekerja keras, pulang ke rumah dan menjaga Yui lagi. Hujung minggu, kami sekeluarga keluar bersiar-siar di sekitar bandar atau pergi ke taman permainan kanak-kanak dan kadang-kadang singgah di rumah mertua untuk makan. Kehidupan harian yang sibuk sehingga kadang-kadang terasa pening. Namun, kehidupan harian ini sangat berharga bagi saya. Kerana saya tahu bahawa kehidupan harian ini bukanlah sesuatu yang biasa. Ketika saya mengusahakan ladang ubi kentang di Venezuela, saya tidak suka perkataan esok. Kerana esok saya mungkin akan lapar lagi, esok elektrik mungkin akan terputus lagi, dan esok tiada apa-apa yang akan berubah. Namun, di Malaysia saya belajar bahawa esok mungkin lebih baik daripada hari ini. Bahawa usaha tidak akan mengkhianati, dan bahawa jika kita berganding bahu dengan seseorang, kita boleh pergi ke tempat yang tidak dapat kita pergi sendirian. Baru-baru ini, saya mempunyai impian baru, mengajak keluarga saya di Venezuela datang ke Malaysia, membiarkan mereka berjalan di jalan raya dengan selamat pada waktu malam, dan membiarkan mereka sendiri merasai perkhidmatan perubatan bertaraf dunia di hospital. Membiarkan adik-adik saya berkata, "Esok kita nak buat apa ya? Bukan esok, okey ke?" Impian itu masih terasa jauh. Namun, saya tahu
Bahawa apa yang kelihatan mustahil pun, jika terus melangkah selangkah demi selangkah, suatu hari nanti pasti akan sampai. Kerana diri saya sendiri adalah buktinya. Saya adalah Isabella, seorang ibu bekerja yang bangga, yang hidup dengan bekerja, mencintai, dan membesarkan anak di Malaysia. Dan impian Malaysia saya terus berlanjutan hari ini. Bagaimana kisah Isabella yang datang dari Venezuela hari ini? Jika anda menyukai kisah ini, sila langgan saluran, berikan suka, dan aktifkan pemberitahuan untuk kisah-kisah yang lebih menyentuh hati.